anak didik kita untuk nak pastikan mereka ni berada pada zaman tersebut. Dia akan balik kepada pengajaran dan pembelajaran kita ada sekarang. So maknanya universiti pun kena bersedia lah. Kita dah merancang melihat masa depan. Kita sebenarnya nak menjadikan pelajar itu jadi pelajar yang berguna masa depan pada zaman tersebut. Universiti juga kena bersedia untuk menghadapi zaman teknologi tersebut. Adakah kita bersedia? Adakah kelas ini adalah sesuai untuk kita jadi tempat PMP untuk masa depan? Itu semua persoalan. Universiti atau UNIMEL juga kena ambil inisiatif untuk nak pastikan bahawa generasi akan datang juga dan ekosistem akan datang. Adakah kita boleh jadikan pelajar kita boleh berjaya atau berguna pada zaman tersebut. Ini adalah persoalan yang bermain pada kita, juga pada pensyarah, kepada ibu bapa dan juga anak-anak. Anak-anak nanti nak masuk universiti, dia akan pilih universiti. Saya 5 tahun nak jadi sebagai macam ni kan, dengan teknologi, adakah universiti ini dah mampu untuk memenuhi apa yang saya nak? Itu persoalan yang kita lihat dekat situ. Sekarang ni dah macam-macam teknologi lah. Banyak aplikasi yang sedia ada, yang mana mereka gunakan. Dan adakah semasa kita mengajar, waktu kelas, adakah kita menggunakan teknologi tersebut? Kalau kita lebih kepada KPM, dia dah buat satu skula atau satu format yang mana pelajar ni sebenarnya waktu kelas semuanya ada menggunakan teknologi, dan dia PDP dia minta pelajar ni akses apa sahaja benda yang ada. Bila dia bagi satu tajuk, pelajar ni akan cari menggunakan teknologi yang ada, dan dia boleh mengolah kita sebagai guide saja. Macam ni, itu PDP yang berteknologi, yang mana dia membantu untuk teknologi masa sekarang lah. Tapi universiti tersebut atau kolej atau cikgu ataupun sekolah itu mestilah ada kelengkapan tersebut. Boleh? Ni nak bagi contohkan. Tapi saya ada beberapa soalan saya nak tanya seorang ni. Satu, apakah PDP masa depan yang dia akan buat di UNIMEL ni, saya nak tanya dulu. Apa dia nak buat? Apa cara dia nak, apa yang saya cakap ni, saya lontarkan apa yang saya cakap tu untuk masa depan kan. Teknologi, apakah sebenarnya yang you buat kat UNIMEL ni untuk nak pastikan bahawa you punya anak murid ni atau mahasiswa ni akan berguna pada masa depan dengan teknologi yang semakin canggih sekarang ni. Dulu kita pakai chalk and talk. Dia ingat lagi dulu belajar, ambil kapur, ambil apa kan, belajar kan. Dekat situlah berlakunya proses pembelajaran. Tapi dunia sekarang ni dia sangat berbeza. Kan? Kita punya customer, kita punya pelajar menggunakan teknologi. Dia gunakan mobility. Dia nak aplikasi, kita pakai chalk and talk. Dia tidak sesuai pada zaman sekarang ni menggunakan konsep chalk and talk. So apa yang berlaku bila berlakunya COVID kan, PKP dan sebagainya, dia mempercepatkan proses ledakan teknologi ini yang menyebabkan PDP juga bertukar. Sekarang ni dah ada orang pakai bentuk PMP ni menggunakan konsep maya. Konsep maya. Walaupun benda tu sebenarnya agak sukar atau benda yang tidak pernah kita buat kan, tapi proses itu berlaku, pengajaran juga berlaku. Itu sebab PKP dalam masa berapa lama? 3 tahun 2 tahun? 2 tahun. So semuanya guru-guru semua bertukar kepada teknologi. Yang ada beli handphone, ada beli laptop dan sebagainya kan. Nak pastikan bahawa pembelajaran itu berlaku tapi dalam bentuk maya. Okay. So ada slide yang saya sempat buat lah. Apa yang ada kat sini. Semakin ramai ahli sarjana dunia, tidak kira usia dan kepakaran masing-masing, sedang meneroka dan mengaplikasikan teknologi PDP terhadapan agar mahasiswa tidak ketinggalan
dengan arus pemodenan drastik dunia dalam pendidikan tinggi yang melanda dunia. So sekarang ni bukannya UNIMEL saja, tapi sebenarnya ramai sarjana dunia ni sekarang ni tidak kira usia dan kepakaran masing-masing telah meneroka. Kita dah meneroka tak meneroka ni? Meneroka meneroka. Dia punya ni. Masing-masing sedang meneroka dan mengaplikasikan teknologi PDP ke hadapan agar mahasiswa tidak ketinggalan dengan arus permodenan drastik dunia dalam pendidikan tinggi yang melanda dunia. Nampaknya adalah satu inisiatif yang mana para akademik atau para sarjana berusaha untuk dia cuba untuk tahu memahami teknologi sekarang ni. Sebab apa? Dia takut bahawa nanti pelajar ni, mahasiswa ni akan ketinggalan dalam arus pembenahan drastik. Pernah dengar chat GPT? Semua dah kuasai lah. Nanti kita kena tipu tu dengan pelajar. Pelajar ni hebat. Sebab ada pensyarah UiTM, dia tengok ada semua bagus. Rupa dia check, budaknya pelajar biasa je, tapi dengan teknologi yang ada menyebabkan kita ni macam diperbodohkan oleh pelajar. Bukan kita bodoh, tapi zaman ini yang menyebabkan kita tidak kuasai teknologi ni, kita jadi bodoh pada pelajar. Ni sorry to say lah. Dia sebenarnya kita terbangun teknologi. ChatGPT ni macam-macam boleh buat, assignment boleh buat, programming boleh buat. Tapi sekarang ni banyak universiti sekarang ni membenarkan ChatGPT digunakan di universiti. Sebab apa? Dia tidak akan menghalang sebenarnya teknologi yang sedia ada. Dia boleh gunakan, tapi bijaknya pensyarah atau bijak universiti untuk handle perkara tersebut. Boleh saya check ChatGPT apakah bentuk yang kamu gunakan untuk nak check dia punya assignment? Ada? Tak tahu kan? So ada aplikasi yang boleh check sama ada dia pakai teknologi itu betul tak betul. Kita bagi je assignment kat dia, dia buat sekejap je. Bila belum siap, kita bagi 2 minggu. Atau kita bagi seminggu, dia senyum je. Punya besok dia siap. Sebab apa? Dengan teknologi ChatGPT. So adakah kita bersedia untuk menghadapi zaman aplikasi tersebut? Saya banyak benda saya nak cerita ni. Takut nanti kita ketinggalan sebagai pensyarah. Saya tak pastilah. Mungkin yang ni semua hebat-hebat dalam teknologi. Mungkin semua hebat. Saya cakap GPT dah tahu apa aplikasi yang boleh detect orang ni. Mungkin ada hebat saya tak tahu. Tapi saya anggap orang ini adalah baru. Sebab ini adalah dipanggil teknologi, dia panggil AI, Artificial Intelligence. Dia memikir seperti mana kita fikir. Saya kata kalau kuliah saya 1 hari ni tak habis ni. AI ni memikirkan. Saya tengok you pernah tengok chess kan? Dia buat satu cerita pasal chess ni. Dia nak buat satu sistem chess, nak lawan player daripada Rusia ni. Dia tak pernah kalah dalam semua siri pertandingan chess dunia ni. So ada satu nak challenge dia dah buat satu sistem nak lawan yang player Rusia ni untuk chess. Pembuatan untuk AI ni, dia punya langkah setapak tu dia dah kira. Dia punya pernah main chess kan? Dia tengok kuda ke apa ke, dia tahu apa perlu buat. Dia ada beratus programmer yang memikir step-step tersebut. Bila dia lawan je dengan player Rusia tu, sebenarnya player Rusia tu pun memang hebat lah. So dia menang 2-1. Dua ni adalah menang oleh komputer, satu ni adalah kalahnya Rusia punya. Maknanya dekat sini AI ni sebenarnya apa saja yang you fikir ke depan ke belakang dia dah fikir kan. Itu sebab ChatGPT ni adalah satu daripada teknologi yang dicipta yang dah dipikir apa yang you fikirkan. So kita nak pastikan bahawa teknologi yang ada ni sebenarnya kita boleh kuasai lah. Kelemahan kita punya pensyarah semuanya tidak menguasai teknologi yang ada. Itu sebab USIM
Universiti Islam Sains Malaysia, dia dah buat Al-Quran dengan multimedia. Al-Quran dengan penggalan data. Sebab apa? Dia nak setarakan dia punya dunia Al-Quran front kan yang ada ni kepada teknologi yang sekarang. Ramai pelajar masuk dalam program tersebut. Sebab apa? Nama pun dah melambangkan bahawa duniawi dan ukhrawi kan. So mereka tahu. Dia lagi ceramah je, cakap je, multimedia dah sampai. Tunjukkan. Kita Rasulullah gambaran kepada, sekarang ni banyak kan penceramah. Dia tak cakap je kan, dia tunjuk dalam bentuk gambaran slide dekat belakang tu. Menunjukkan bahawa apa yang dia cakap tu digambarkan dalam bentuk teknologi yang sedia ada. Boleh? Saya nak tahu je macam mana kamu mengajar dengan teknologi sekarang. Adakah you pakai chalk and talk ke? Kan? Ataupun yang panggil pelajar cakap dalam kelas. Kan? So kita ingat bahawa ini amanah kita kan. Kita nak bentuk pelajar ni, kita ni adalah ejen perubahan kepada masyarakat setempat. Kalau kita statik macam tu kan, tak jadi apa kan. So kita ejen perubahan nak ubah masyarakat, komuniti, kita kena ubah juga pengajaran yang kita ada sekarang ni supaya dia berubah. Okey. Dengan cabaran yang dibawa oleh proses evolusi industri, masalah berkaitan dengan pandemik global dan bermacam lagi tembok halangan institut pendidikan tinggi tempatan hari ini menjadi medan penentu jatuh dan bangunnya perintis ilmuwan dan masa depan. So kita sebenarnya kena ni jadi penentuan ni. Ni tembok halangan ni. Macam sekarang ni lah. Ni tembok halangan kita ni nak buat teknologi ni apa kan. Tapi sebenarnya dia adalah jatuh bangunnya perintis ilmuwan dan masa depan negara. Kalau kita tak dapat kuasai benda ni, dia menentukan jatuh bangunnya sesebuah negara tersebut. Itu sebab isu sekarang ni ramai pelajar tidak sambung belajar. There's a isu terkini sekarang. Kalau jumpa dia kata baik buat Grab. Buat Grab tak fikir apa-apa kan, atau barang dapat duit. Kalau kita pergi jumpa semua tak nak belajar. Semuanya nak jadi apa? TikTok apa? Influencer dan sebagainya. Nak jadi gambar macam tu. Tapi dia akan efek kepada masa depan negara. Sebab apa? Tak adanya engineer. Engineer tak ada. Tak adanya pensyarah. Semua berjoget-joget, berdasing dapat duit. Cari konten. Kenapa nak dapat duit? Sebab apa? Dia nakkan satu benda yang dia nikmati sekarang ni, tapi dia tidak memikirkan masa depan dia dan juga masa depan negara. Pemimpin yang ada sekarang ini kena memikirkan kepada pelajar ni untuk sambung belajar. Kalau tidak, 5 atau 10 tahun akan datang, kita tak adanya mereka-mereka ni yang adanya pemimpin, yang adanya engineer, tak adanya lawyer, tak ada pensyarah. Semuanya berjoget je hari. Tak ada. Sebab apa? Mereka leka dengan teknologi yang sedia ada. So dia jadi masalah kepada negara. Kalau andai kata ramai di antara pelajar-pelajar di SPM dan sebagainya tidak menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau kita tengok kajian-kajian ni ramai tak nak. Satu antaranya belajar tak dapat kerja. Belajar hutang. Belajar macam-macam lah isu-isu. Tapi ini mestilah kerajaan atau pemimpin yang ada ni kena selesaikan masalah ini dengan segera. Sebab 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, negara ni akan collapse disebabkan oleh mereka yang tidak sambung belajar. Dia akan jadi masalah. Tapi kalau mereka ni sambung belajar, negara ni akan jadi lebih maju. Banyak lagi sebenarnya kerjaan-kerjaan yang boleh dinikmati oleh negara. Itu isu dia. 2908 202. Yang tu saya tahu pernah port kan. Okey. Atas itu UNIMEL memastikan usaha bersepadu dilaksanakan bagi menggalakkan peralihan kepada sistem pendidikan yang tinggi, yang lebih kepada fleksibel dan murni kepada industri.
Balik Sekarang desain emas ni ni 255. Yang ni UNIMED kau bukan berhasrat kawan. untuk nak pastikan bahawa Lepas dia membantu lepas tu 255 titik 255 pastikan jadi laksana bagi menggalakkan Parlimen ini. Kita memang galakkan kepada pendidikan yang saya sebutkan tadi yang lebih fleksibel dan menindak industri. Yang tu Okey. 1.9 Bila cakap industri ni sebenarnya kita nak lahirkan pelajar ni adalah untuk memenuhi kehendak industri. Saya nampak kat sini isu yang berlaku dalam lambakan siswazah ni dan sebagainya kan. Sebab universiti sepatutnya dia boleh study sebenarnya kehendak industri tersebut. Apa industri nak? Dia kena study kan. Sebab itu adalah kita punya customer kan. Kalau kita keluarnya pelajar yang ramai tapi tidak memenuhi kehendak industri, berlakunya lambakan kepada pelajar-pelajar sebutlah. Sebab industri tak perlukan dia. Saya ingat lagi pada zaman saya, zaman teknologi dulu. Ramai nak belajar teknologi. Masuk IT, saya termasuk IT sekali lah. So IT. Bila dah satu tahap dia dah penuh. Dia dah memenuhi keperluan pasaran, dia dah cukup. Berlaku lambakan kepada kat situ. Lepas tu berlaku lagi banyak sekarang ni tindakan awal kanak-kanak kan. Pada tahap nanti dia akan jadi penuh dan sebagainya. So maknanya kat sini universiti kena pastikan apakah demand oleh industri. Akan datang mereka yang adanya teknologi, sebab kita ni negara pengguna teknologi. So sekarang Malaysia nak menjadi negara yang mencipta teknologi. Maknanya orang-orang teknologi, orang engineering ini memang diperlukan di masa depan. Sebab dunia ni akan berubah kan, mengikut teknologi yang ada. Tapi kat UNIMEL ini, saya ingat lagi Ketua Menteri Melaka Taruk cakap UNIMEL ni dia bukan berasaskan pada teknologi akan datang. So kalau nak jadi pekerja ramai ataupun nak bekerja kena ada teknologi, ada industri. Tapi UNIMEL ni sebenarnya memenuhi keperluan sosial kepada masyarakat. Contohnya, kalau sesuatu industri itu sebenarnya atau dalam organisasi tersebut memang ada kilang, ada teknologi, tapi dia mesti ada psikologinya kat situ. Budak-budak psikologi pada UNIMEL ni kena datang, pastikan ajar diorang macam mana reverse teknologi kan. Lepas tu ada yang masalah dia datang. Lepas tu dalam organisasi atau dalam fakti dan sebagainya, semuanya perlu ada undang-undang. So budak kita kena datang untuk pastikan bahawa you tak boleh buat salah ni, ada undang-undang. So banyak lagi lah macam sains sosial kan, psikologi, jurawat. Itu kita melengkapi kepada sains sosial punya kehendak. Macam UTM dia lebih kepada teknikal. Maknanya kita juga mengubah masyarakat kat situ dengan adanya undang-undang, ada Islam. Punya Islam. So kita ada dekat organisasi kan mesti ada penasihat agama dan apa. So kita memenuhi kehendak-kehendak tersebut lah. Macam UTM dia lebih kepada industri, kepada pencipta teknologi dan sebagainya. Okey, UNIMEL terus berusaha membangunkan bakat-bakat akademik dan melaksanakan aktiviti pembangunan kesejahteraan holistik, bakat kesejahteraan ini perlu mencukupi berbagai bidang lalu melalui berbagai disiplin sebagai bersedia untuk menghadapi masa depan yang semakin mencabar. Okey, kita pergi laju sikit. Okey, ini saya panggil revolusi zaman. Kita berada revolusi zaman 4.0. Apa itu 4.0? Sebut kita revolusi industri 4.0. Apakah revolusi 4.0? Ini kita dah sedia maklum, mungkin semua dah tahu. Kita bermula dari 1.0 dahulu. Ini enjin wap digunakan untuk menggerakkan kereta api. Lepas tu kita pergi sebelum Perang Dunia, revolusi industri 2.0 pula, hasil mulai telefon, kapal terbang, kereta yang berasas kepada internal combustion engine. Okey, ini revolusi industri 2.0. Ini adalah industri 3.0.
Dia berlaku pada tahun 1960-an. Dan seterusnya Timur Tengah sebagai revolusi digital. Ini dah mula digital. Saya ingat lagi, saya kerja tahun 1994, 3 kan. Dulu kan kita ada Windows 95 kan, 95. Netscape dan sebagainya. Masa tu memang teknologi baru nak bergerak. Inilah zaman dia. Nak dapatkan internet berpusing-pusing dia kesel. Pergi makan, minum, baru dia buka, terus satu buka. So itulah zaman yang bermulanya revolusi 3.0. Dan sekarang ni adalah revolusi 4.0. Dia penting, sistem fizikal cyber dengan sistem boleh menghubungi dunia digital, fizikal, sistem biologis. Okey, sekarang ni kita berada pada industri 4.0. Okey, lebih detail lagi saya nak jelaskan. Inilah industri 4.0. Dia merangkumi AI, dia merangkumi robotics, AR, free classroom dan sebagainya. Ini ni adalah education 4.0. Yang inilah termasuk elemen-elemen yang dipanggil teknologi yang sedia ada 4.0. Itulah masuk chat GPT, one of the teknologi kan. Sekarang ni main forex. Forex ramai yang rugi. Tapi sekarang ni ada teknologi, ada AI teknologi. Dia boleh, AI ni dia akan melihat kepada masalah tersebut dan dia cuba selesaikan. Dia ada donate kan. AI bantu dia untuk bagi profit kepada mereka yang main forex tersebut. Ni teknologi yang akan datang ni hebat. Sekarang ni robotik. Sekarang ni dah ada robot. Sekarang ni kalau tengok dekat Amerika dan sebagainya, robotik ni dah jadi satu benda yang penting untuk diorang. Cakap je dia boleh tekan touchscreen kan, cakap je so dia boleh tengok. Ada VR, mesti ada video saya kalau sempat tengok dia bercakap kat depan ni, dia pakai VR tu masuk dekat apa dia punya mata kan, dia pakai, dia cakap je dia nampak. Kata okey, mungkin bersyarah cakap okey, kita berada di padang pasir. VR dia tunjuk padang pasir. Hebat. Kita berada di KLCC, dah duduk atas puncak KLCC dah sekarang kita. Berapa ketinggian dia, berapa isi padu dia, semua dia ukur. Hebat orang. Manusia zaman tu lah zaman dia hebat. Semua dalam teknologi yang ada, VR teknologi. Yang tu yang kita nampak dalam TV tu, dia pakai je VR tu, kadang dia melompat. Kenapa? Bukan dia melompat tu sebab dia tak betul, tapi dia melihat kepada teknologi yang ada dalam si mata yang dia pakai. That one is the revolusi industri 4.0. Okey, kita pergi laju sikit. Ini yang saya cakap tadi, 1.0, 1.2, industri 3.0, dan sekarang kita berada pada 4. Saya tak pasti kalau jadi 5 tak jadi macam mana. Tapi kalau di Abu Dhabi sekarang ni dah ada taksi pakai drone. Pernah tengok dia punya pakai drone? Dia pergi hotel ke hotel, lalu atas hotel punya bangunan kan, atas pakai drone bergerak. Besok nampak atas semua. Hebat. Pakai drone macam taksi pergi hotel atas. Teknologi kan nampak macam kelakar je, tapi benda tu akan berlaku lah. Kalau kita panjang umur, macam kamu ni panjang umur, saya tak tahu umur ada tak ada lagi. Okey, ini teknologi yang ada. Kita pergi cepat sikit. Ni AI. Sekarang ni kita punya lampu isyarat sekarang ni dekat Malaysia ni banyak menggunakan timer. Waktu puncak tu, masa itulah dia merah. Itu beberapa bakul kena maki ni. Benda tak ada orang, dia pergi hijau. Itu sebab di KL polis trafik akan jaga. Polis trafik akan jaga lalu lintas di Kuala Lumpur. Sebab apa?
Sebab apa di KL semuanya pakai apa ni? Semua pakai apa ni semua pakai jam kan, timing kan. Kalau andai kata tak ada polis kat situ, KL akan jadi jam. Kalau polis jaga, sebab apa dia ada otak, dia ada AI kat kepala dia kan. Kalau dah panjang dia bagilah laluan kepada kereta tu. Kalau manusia lah. Kalau trafik, kalau dia ikut jam, 5 jam, 6 jam kan yang menyebabkan KL tu akan jam. Ada satu ketika saya ingat lagi. Di BKL dia marah polis. Lalas polis masuk kereta tu tension dengan di BKL, dia tak jaga lalu lintas di KL, jam KL. Sebab apa? Sebab apa ikut timer. Terus ikut timer kan, 5 jam berapa kan. Masuk bila Pacific tu dah mengajuk tak nak ni, dan di BKL panggil balik polis minta tolong dan dijaga, barulah trafik dekat KL tu berjalan seperti biasa. Sebab apa kita punya traffic light dekat Malaysia ni banyak pakai timer. Tapi sekarang ni dah ada teknologi kat Malaysia ni, dah ada pakai intelligent. Sensor, dia tengok je tak ada kereta, otomatik dia akan merah. Dia nampak kereta banyak, otomatik hijau. Barulah lalu lintas itu berjalan lancar. Itu semuanya adalah teknologi. Lagi satu dia panggil IoT. Sekejap Ini IoT ni, ada IoT. Ada IoT kat sini. IoT ni dia ni adalah teknologi yang mana kalau kita tengok, kalau kita ada rumah dekat US contohnya. Kat US ke, nak kat US juga atau dekat Indonesia ke kat mana, rumah ni adalah rumah mati. Kita tengok apa cerita rumah kita ni. Siapa yang yang jaga rumah. Sekarang ni tak payah dengan teknologi. Semuanya pakai CCTV. Atas bawah, dan kita boleh tengok rumah kita. Rumah kita macam hidup. Tengok rumah kita. Postman datang, kita boleh cakap dengan postman menggunakan CCTV tersebut. Kau nak tahu apa ni? Boleh cakap. Banyak postman. Selaka ni mana rumah berhantu ke? Rupanya CCTV ada. Teknologi ada kat Malaysia sekarang. Kita boleh bercakap. Lepas tu kita boleh buat siren kita sendiri. Maknanya rumah kita macam ada orang. On lampu, letrek semua menggunakan CCTV dan sebagainya. Hebat. So itulah revolusi 4.0. Kita belum masuk lagi PDP ni. Bercerita ni kan. Okey, seterusnya. Ini AI kalau cerita pasal AI ni, saya satu hari boleh cerita pasal AI. Okey, so mana dekat sini guru-guru guru papan hitam kampung mengajar, kemudian dia transfer papan putih dan sebagainya. Isu keterbatasan okey, ini lebih kepada pendidikan kena seiring dengan perubahan dunia. Dulu masa saya kerja kat sini tahun 2000. Sekarang dah 2023, dah 23 tahun. So perubahan itu kena berlaku mengikut peredaran zaman ketika itu. Okey, apakah cabaran PDP masa kini? Okey, menurut teori, hari ini memang jauh berbeza dengan zaman dahulu kerana perubahan teknologi banyak mempengaruhi kaedah pengajaran. Sekolah maupun sistem pendidikan. Maknanya kat sini zaman dulu dengan zaman sekarang ni banyak bezalah sebabkan perubahan teknologi yang ada. So cabaran PDP masa kini, kurangnya capaian internet. Ini kita dah sebut. Ini mungkin Ustaz Fahmi dah boleh tengoklah. Kurangnya sebab kita nak melahirkan pelajar ni jadi pelajar yang sangat berguna 5 tahun akan datang. So kita di sini pun kena memastikan bahawa kelengkapan internet tu adalah nak lahirkan pelajar yang hebat pada teknologi akan datang. Kita pun tak ada IT macam mana? Dia persoalan itu, challenge atau cabaran daripada pada industri tersebutlah. Tersebut. Yang kedua, suka disiplin. Memang suka disiplin. Kita ni tak payahlah masa mengajar dulu
untuk pelajar ni untuk masuk online pun susah. Kan? Sekali siap bagi markah tak lagi apa dia memang susah dia untuk nak belajar menggunakan apa ni maya ni kan, sejadah berdepan dekat telefon dan sebagainya. Itu adalah antara cabaran kita. Sebagai pensyarah dan juga sebagai pelajar. Kita sebagai pensyarah kita nak didik dia supaya menggunakan teknologi, tapi masalah disiplin adalah satu faktor yang jadi challenge kepada kita lah. Sebab kita ni lebih kepada chalk and talk berdepan kan. Tapi perubahan ini berlaku, dia akan menjadi satu cabaran lah. Kalau di negara-negara advanced country atau negara maju, teknologi dah sangat penting untuk dia. Itu sebab dekat mereka ni lalu lintas dia kurang jam. Sebab mereka ni bekerja kat rumah. Bangunnya pagi, tak mandi, tak apa kan. Dia terus pergi kat komputer, dia terus buat kerja, dia terus hantar kat bos. Habis kerja buat, lepas tu dia rehat apa semua. Lepas tu dia masuk balik, bos dia bagi respon untuk buat ni, dia buat dan hantar. Maknanya pekerjaan tu berlaku dalam maya. So itu adalah di negara maju. Itu sebab kita kena berani untuk berubah. Sebab ramai tak berani kan. Kalau berani berubah, dia akan mencapai satu tahap yang lebih baik. Berani mencuba lah. Macam satu mesin yang rosak, kalau kita tak berani nak repair tu kan, so kita tak tahu apa benda berlaku. Tapi kita berani berubah, insya-Allah kita akan naik ke satu tahap yang lebih advance tu tahu. Sebab kita dah cuba kan macam ni. Macam naik motor, dulu kita naik motor dulu kecil kan, berani ambil motor bapak pakai. Tapi bila kita berani itulah kita boleh bawa motor. Kena berani. Kalau kita tak berani mencuba, so kita jadi takut yang sama saja. So kena beranilah untuk tu. Okey, komunikasi. Ini juga masalah juga. Faktor satu cabaran atau challenge kepada kita komunikasi. Komunikasi banyak bentuk lah komunikasi. Contohnya internet dan sebagainya kan, wifi-nya dan sebagainya. Dan juga penggunaan kepada itu agak sukar. Kekurangan alat teknologi. Ini agak sukar kalau dekat kelas ni tak ada alat teknologi membantu. Paling simple dia asalnya adalah LCD projector kena ada. Komputer kena ada. So bila kita bercakap dan sebagainya, so kena ada internet, wifi kena ada. Sebab kita nak berdepan dengan pelajar yang bijak pandai dan teknologi. So kita ni kelengkapan, walaupun kita ni orang yang berteknologi, tapi kelengkapan tak ada, itu juga menjadi satu cabaran atau challenge kita untuk PDP kita. So ini juga Ustaz Fahmi dah boleh take the note lah, supaya kita nak satu PDP yang masa depan kan. So preparation tu kena ada untuk menghasilkan pelajar-pelajar yang akan lahir, yang kita nak lahir ni jadi pelajar yang hebat untuk zaman perbezaan zaman yang sebenarnya. Lepas tu guru kurang mahir mengenai teknologi. Ini antara faktor. Itu sebab cikgu sekolah yang umur 50 tahun sama yang pencen awal. Betul tak ni? Cikgu pensyarah pendidikan awal kanak, betul tak saya cakap ni? Betul. Saya selalu mesyuarat dengan pengarah jabatan pendidikan ni. Dia pening kepala, dia kata. Sebab terlampau ramai antara cikgu yang pakar-pakar ni keluar perkhidmatan sebagai guru. Sebab apa? Sebab takut dengan teknologi yang ada. Kalau ikut kan? Betul dia takut. Ada yang mula keluar dia kata, dah lah, saya ni kerja dah bertahun ni kan. Masuk kelas mengajar kat IT kan. So benda-benda tu sebenarnya bukan bidang dia, bukan forte dia kan. So dia orang rela berhenti bekerja disebabkan tidak dapat kuasai teknologi. Itu sebab guru-guru yang dah berusia ni biasanya akan berhenti. So statistik bukan saja kat Melaka ni, satu Malaysia ni dia tengah mengkaji kenapa guru-guru yang lama ni, yang ada pakar ni berhenti. Dalam usia, saya rasa belum time dia untuk berhenti, dia berhenti sebabkan oleh teknologi tersebut.
So makna kat sini kita janganlah jadi guru-guru yang nak berhenti tu. Sebab apa? Takut untuk menghadapi teknologi kan. So kita yang muda-muda ni kena take challenge, ambil cabaran untuk menguasai teknologi yang datang. So kat sini ini antara challenge atau cabaran yang perlu dihadapi oleh semua pencara untuk ambil cabaran ini dan juga universiti yang kena ambil cabaran ini untuk nak pastikan PDP kita berkesan ataupun bersesuaian kepada pelajar-pelajar kita. So, when lagi Ustaz? Nama Ustaz? Kalau nak boleh kalau nak berhenti pun tak apa. Maksudnya banyak lagi slide ni. Ada 1 slide ni. Okey, ni persediaan universiti saya sebut tadi. Universiti kena bersedia. Saya tidak salahkan pensyarah, kita tidak salahkan pelajar. Universiti juga kena bersedia menghadapi masa depan PDP yang mendatang yang saya sebutkan di awal-awal tadi. Macam canggih saya sebutkan. Itu semua berlaku, bukannya omong-omong kosong. Saya cakap itu semua adalah the reality zaman akan datang. China dan Amerika tengah berperang ni nak cari satu logam. Apa nama logam saya tak pasti. Yang mereka ni tengah berpekat-pekat ni. Sekarang teknologi China dah kuasai teknologi teknologi yang kereta apa saya cakap tadi? Tesla. Amerika teknologi tak ada, tapi dia dah geng-geng Arab Saudi semua siapa keluarkan logam ni berhenti jangan bagi China. So mereka tengah, kita kat sini kita orang bawah je tengok je kan, tapi mereka juga tengah memikirkan nak menguasai ekonomi dunia. Bukan minyak sekarang akan datang. So mengenai satu logam, apa logam saya lupa. Dan logam ini sebenarnya menjadi macam emas. Sebab mereka dapat dia pegang ni, dia akan menguasai dunia akan datang. Okey. So ini yang perlu universiti sediakan. Menggalakkan lagi perharian pendidikan tinggi, usaha bersepadu termasuk berbagai laluan pendidikan, menawarkan program transmission and menyusun semula program sedia ada. Okey, yang ni saya nak respon program. Ada antara program yang ada dekat UNIMEL ni memang sepatutnya kena tutup. Tak relevan sebab zaman. Contoh paling mudah, pemasaran. Contoh, ni seperti saya dulu ni yang cakap dengan dia. Pemasaran tak relevan pada masa sekarang ni sebab kita tengok dia punya syllabus 5P, 5 apa kan. So dia kena masuk elemen teknologi kat situ. Dengan adanya teknologi sekarang ni, TikTok sekarang ni dah jadi satu ledakan teknologi yang sangat hebat. Orang berniaga kaya dalam TikTok. Ada beberapa negara dah haramkan TikTok ni. Sebab apa? Kawasan tersebut banyak kadang-kadang dah tutup lah. Sebab apa? Ramai yang membeli dekat TikTok. Dah murah. So sekarang ni pemasaran kena pergi kepada teknologi, kena telak pemasaran digital kan. Itu adalah program universiti kena fikirkan. Kalau cakap pemasaran biasa beli buku, jual buku kan, kita orang cakap oh tak ada. Sekarang ni dunia dah berubah. Itu sebab saya PDP kena ada. Teknologi yang ada, sekarang kita kena tengok masa depan akan datang, apakah bentuk pengajaran yang kita nak ajar kepada pelajar kita. Pelajar kita ni akan menghadapi dunia mendatang yang lebih mencabar. Kita asyik-asyik chalk and talk. Pemasaran 5P, place apa, mana orang nak dengar. Betul. So kita tengok sana. Paling mudah kita punya handphone kita. Nak tengok EPF, tak payah pergi EPF, tengok kat situ je berapa. Nanti tiba mak nak duit kan, terus bayar pakai online. Semuanya dekat bilik apa ni, mustarik punya ni kan. Semua boleh selesaikan dalam satu masa. Nak bayar bil boleh, nak bayar Astro boleh. Lepas tu nak check apa ni KDSP boleh. Tengok balance lagi, semua boleh dalam bilik yang ini. Nampak buruk bilik ini tapi dia memberi impak dan kesan kepada dunia ekosistem yang kita ada kat sini. Tunjukkan teknologinya sangat hebat. Okey, saya pergi laju sikit. Okey, ni saya cakap kena tukar ni perusahaan 10 program, lebih banyak kurikulum yang fleksibel. Kena ni semua dekan-dekan kena make sure lah. Universiti telah bertuan dan pasal ni kena menghadirkan apa ni graduan yang cekap dan sebagainya. Okey.
Okey, usaha bersepadu termasuk dalam pelbagai laluan pendidikan, latihan, mengawal program special menyusun semula program yang ada. Ini universiti. Universiti. Ini mungkin Ustaz Fahmi dah boleh take note lah. Supaya untuk nak jadi universiti yang hebat, dia melihat kepada masa depan yang hebat kan. So kita tengok balik core curriculum program yang ada dekat universiti ni. Jangan tertumpu kepada program yang lama sebab dia tidak memenuhi kehendak pasaran ataupun peredaran zaman pada ketika akan datang. Saya suka tengok masa depan ni sebab Arab Saudi saya nampak Arab Saudi walaupun kita pun tak suka cara dia, tapi dia melihat perubahan mendadak 2030 nak jadi sebuah negara yang maju dengan dua yang cube dan juga the lines tadi kan. Mereka habis duit nak buat satu teknologi yang hebat tu. Sebab umrah ni memang ada je kan sebab nak duit kan. So dia nak dapatkan duit untuk cipta untuk teknologi yang akan datang. Okey. Seterusnya ini untuk pensyarah. Saya sebenarnya banyak poin saya nak ni, tapi saya letak je fakta. Yang pertama sekali adalah mereka bentuk yang sesuai dengan pelajar masa kini. Kita sebagai pensyarah, kita kena sesuai. Mereka bentuk. Mereka bentuk kesesuaian pelajar masa kini. Contohnya sekarang ni kita ni, pelajar kita semuanya ada tahu tentang teknologi dan sebagainya. Kita macam mana kita nak mengajar tu dalam reka bentuk kita sendiri. Yang saya sebut tadi, ada setengah tu dia tahu pelajar ni, latar belakang pelajar ni memang orang yang hebat dalam teknologi, selalu main game, ada komputer, laptop yang hebat, tapi macam mana dia mengambil kesempatan itu, mereka bentuk teknologi tersebut. Okey, you ada semua kan, you dah tahu ni tak apa, saya nak you ambil satu artikel ke, satu YouTube ke, yang mana combinekan YouTube ni atau cerita ni, you beri satu kesimpulan yang dia bersesuaian dengan cara je mereka bentuk pelajar tersebut. Ini adalah depend on pensyarah tu sendirilah. Ini yang dipanggil sebagai mereka bentuk kesesuaian pelajar masa kini. Sebab kalau kita tengok sini kalau kita berada di kawasan orang asli contohnya kan, so kita dengan cara mereka bentuk kita lah untuk mengajar ni orang asli dengan pendidikan yang macam ni dan apa kan. So kita gunakan mereka bentuk kita punya PDP kita sini untuk pelajar tersebut. Tapi kalau kita nampak pelajar sekarang ni adalah mereka yang advance dari segi teknologinya, dan kita kena reka bentuk kita punya PDP dia untuk mereka ni. Gunakan teknologi yang ada dengan kesesuaian dia orang, dan kita memberi pengajaran kita, dan juga boleh mengolah kan apa yang ni. Dia sebenarnya zaman sekarang ni banyak mengolah, bukannya cari apa kan, olah dia fikir kan. Itu sebenarnya cara yang sesuai pada zaman yang sekarang. Seterusnya adalah kuasa teknologi yang sedia ada. Kita tengok dulu masa PKP, kita ada banyak aplikasi yang ada. Apa dia antara aplikasi yang ada? Google apa? Google Meet, lagi apa? Zoom, Classroom dan sebagainya. Saya kira 8 teknologi yang nama ada aku ada tak? untuk kita guna. Nama saya ada setengah universiti. Saya ya Allah. Universiti dia tak perlu pelajar datang ke 8 kampus. Dia menggunakan konsep 8. maya. Tapi menggunakan banyak 8. aplikasi yang 9. Saya salah. kat sini, Ya Allah, Dr. kita Yus gunakan lah. aplikasi yang bersesuaian dengan kita lah untuk mengajar mereka-mereka yang ada. Ya, saya salah. Saya duk ingat-ingat ni 8 kot. Macam tu lah. Lepas tu kreatif dan inovatif. Ini adalah perkara yang diperlukan untuk pensyarah. Kreatif dan Aduh, salah aku lah. inovasi lah. Kalau benda sama Tak fokus je pun. pelajar akan rasa boring kan. Tapi kita kena kreatif nak pastikan pelajar kita dapat. Sebab kita ni nak lahirkan pelajar ni yang boleh berfikir. Kita tak nak macam Ustaz Ilham, mungkin dia jadikan pelajar dia adalah pelajar ataupun pelajar undang-undang yang hebat. Dia rasa malu kan. Tapi kita nak lahirkan dia seorang yang ada pemikiran kreatif kat situ. Kalau dia masalah ni, dia boleh fikir.
kat situ dia melihat kepada agama, melihat kepada masyarakat, melihat banyak benda dibentuk dia kan. Dipanggil kemahiran berfikir itu perlu ada. Kan? Dia sedar apa. Bukan nak jadi dia lawyer. Jadi kalau ada masalah dia boleh fikir. Ada kes yang berlaku ada masalah dia gantung diri je. Tapi tengok ijazah, komunikasi dan Saya sebagainya. hantar saya kat Tapi dia. sebenarnya kita nak lahirkan pelajar ni satu pelajar yang ada duniawi dan ukhrawi. Dia ada masalah dia boleh fikir yang mana baik, yang mana buruk. Kita bukan nak jadi dia lawyer. Sebab kita macam tak tapi bersedia. nak jadi Kita orang tak tahu dia yang nak bentang apa. Saya tak tahu. duniawi dan ukhrawi, maknanya berfikir apa sebenarnya kemungkinan. Kalau dia tak bantu, apa masalah dia. Kan? Kalau salah ni, apa masalah dia. So banyak benda orang macam ni lah kita nak lahirkan. Dia Sekiranya ada masalah, lambat dia sangat boleh dengan berfikir. tarikh yang dah Apa approve masalah MPA dia tu. sekarang ni, Dr. Saidi sekarang beritahu ni saya lambat betul. ramai Saya ada awal pun bankruptcy. 3 minggu, Terutamanya 3 minggu. adalah Lepas tu yang golongan yang saya muda-muda macam ni, sekarang. Semua nak saya show tu off buat kan. saya buat semua kan sebab saya yang kena berurusan dengan semua. Saidi Tapi ni kan. sebenarnya Saya payah nanti. dia tunjuk nampak dia bagus, buat tapi tu, saya buat sebenarnya semua. masalah dalaman Tapi dia banyak. after this Masalah kewangan, banyak hutang lagi dan tau. sebagainya. Maknanya Yang mana kita selian nak pengajaran jadikan semua tu kan pelajar nak kena kita dia handle. boleh berfikir. Selian pengajaran semua. Kalau gaji banyak ni, pakai kereta apa? Jangan jauh Banyak sangat ni apa? Dia boleh fikir. Dia boleh fikir masa depan. Dia boleh hit Sekarang ni satu langkah kan. Apa nak buat dan sebagainya. Orang macam ni lah. diorang Kita ni nak Sam kita budak baru, nak tak apalah, lahirkan. budak baru lah. Bukan jadi Budak baru lawyer masuk. je. Budak baru masuk lah. Budak Jadi baru lawyer masuk. jadi apa? What next? Nanti nak buat sorat nantikan So, nak jadi orang macam ni. penyelia. Dan dia jadi lawyer yang 33 orang. baik hati, 33 lawyer yang nantikan bantu orang. pilih. So orang macam itulah kita nak lahirkan. Boleh lah. Okey, kesian seterusnya. lah. Kesian ada kan. Ini ada ciri mahasiswa lahirnya zaman teknologi kemahuan. Mahasiswa kuasai Pilih yang ini adalah senior je lah. Senior daripada dia. pelajar yang kita ada sekarang ni. Mereka nak kuasai teknologi. Kau tengok bila kita buat game, buat Betul tak? sepak, Seliaan ramai tu datang. lepas tu dengan sijil Tapi dia orang. buat e-sport bersusun Tapi ramai banyak tau macam e-sport. dia lepas selia tu dan Mobile penyelia tu Legends, isi form kan, ramai. isi form Yang dia ni lulus tak lulus buat kena check yang tu kan. semua lah. So mana kat sini dia Apa nanti menunjukkan saya bahawa ni mereka balik lah. nak kuasai Hah? teknologi. Orang? Olimpik, SEA Games semua dah ada sport, e-sport. Nak menunjukkan bahawa Orang kira zaman tak- teknologi ni semakin Form dikuasai oleh online. mereka ni. Mobility. Online. Mereka ni nak mobility. Pakai handphone kan, pergi sana, jalan sana kan, dia nak mobility. Kita nak masuk dalam kelas je kan. Boleh cerita tentang pelajar ni, tapi diorang ni nak mobility. Diorang nak mereka ni pergi mobile sana sini dia nak macam tu. Pergi negara luar tapi menggunakan teknologi. So kita dia nak macam tu lah.